Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami daripada kumpulan 3 akan menerangkan kepada anda berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah secara pemerhatian dan juga secara lisan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, jom ikut saya. InsyaAllah kita mulakan dengan pentaksiran secara pemerhatian. Kelas yang kami libatkan untuk ditaksir menggunakan kaedah ini adalah kelas tingkatan 1 Ibnu Sina yang terdiri daripada 25 orang murid. Jadi tajuk yang kami pilih untuk ditaksir secara pemerhatian adalah tajuk yang berada di bawah bidang fiqh, standard kandungan 4.7, iaitu tajuk solat. Mengapa kami memilih tajuk ini untuk ditaksir secara pemerhatian adalah kerana tajuk ini bersifat praktikal. Maka kaedah pemerhatian dilihat sebagai satu kaedah pentaksiran yang berkesan untuk menilai sejauh mana kefahaman murid mentafsirkan apa yang dipelajari di kelas, iaitu secara teori, dan ditaksir ataupun diaplikasikan melalui perbuatan. Maka guru boleh mengenal pasti secara terus sama ada murid faham ataupun tidak pergerakan solat contohnya, rukun-rukun solat contohnya, betul ataupun tidak yang membawa kepada kesempurnaan solat itu sendiri. Maka objektif yang kami bincangkan adalah murid dapat mendirikan solat fardu dengan sempurna mengikut rukun-rukunnya. Berbalik semula kepada sebab kami memilih tajuk tadi, iaitu kaedah pemerhatian ini dilihat sebagai satu kaedah yang berkesan untuk mengetahui, untuk menilai dengan terperinci sama ada murid faham ataupun tidak rukun-rukun solat misalnya, yang mana rukun-rukun solat ini yang membawa kepada kesempurnaan solat itu sendiri. Maka bahan-bahan yang akan digunakan semasa pentaksiran adalah yang pertama, telepon bagi murid perempuan dan juga sejadah bagi kesemua murid. Dan pentaksiran ini akan dilaksanakan di luar bilik darjah, iaitu di musola sekolah. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana pentaksiran ini berjalan, teruskan menonton. Bagi kaedah pemerhatian, kami memilih instrumen senarai semak yang mana elemen bagi senarai semak ini adalah rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Sebelum memulakan pentaksiran kaedah pemerhatian ini, guru hendaklah terlebih dahulu mengajar mengenai setiap rukun bagi solat fardu. Seterusnya, guru hendaklah membahagikan murid kepada 5 kumpulan yang mana setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang ahli. Seterusnya, murid akan diminta untuk melakukan solat fardu, rukun solat fardu bermula dari niat hinggalah ke tertib. Seterusnya, murid akan mendemonstrasikan semula elemen-elemen yang penting dalam senarai semak seperti rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Guru akan memerhatikan setiap tindak tanduk pelajar dan guru akan menandakan tik bagi elemen yang telah dicapai oleh murid. Akhir sekali, guru akan membuat catatan ringkas bagi setiap murid agar ianya menjadi panduan kepada guru untuk kelas pendidikan yang akan datang. Kita dah lihat sebentar tadi bagaimana pentaksiran ini berjalan, iaitu menggunakan kaedah pemerhatian melalui instrumen senarai semak. Jadi, mengapa pentaksiran ini bersesuaian bagi tajuk solat? Yang pertamanya, seperti mana yang telah diberitahu oleh Ustaz Hafiz sebentar tadi, tajuk solat ini adalah tidak cukup untuk dipelajari dan difahami oleh pelajar secara teori saja, bahkan perlu kepada pengajaran dan latihan. Kemudiannya, pentaksiran secara praktikal. Hal ini kerana solat itu sendiri merupakan perkara yang perlu dipraktikkan setiap hari, bukan setakat sekadar mengetahui saja macam mana nak solat dan sebagainya. Jadi, melalui pentaksiran secara pemerhatian ini, guru bukan sahaja dapat membuat pentaksiran untuk mengetahui sama ada pelajar itu dapat dikuasai tajuk solat itu atau tidak, bahkan amat berkesan untuk memperbetulkan mereka sekiranya ada yang kurang seperti dari segi rukun dan sebagainya. Seterusnya, membantu mereka mendirikan solat dengan betul dan sempurna. Yang keduanya, kenapa instrumen senarai semak dalam kaedah pemerhatian ini dipilih? Jadi kerana melalui senarai semak ini dapat memudahkan guru untuk mengenal pasti elemen-elemen yang dapat dikuasai dan belum dikuasai dengan baik oleh pelajar, dan seterusnya mengambil perhatian terhadap perkara yang belum dikuasai. Contohnya seperti mana yang diterangkan dalam proses tadi,
elemen-elemen yang diwakili oleh rukun qalbi, rukun fi'li dan juga rukun qauli dalam senarai semak tersebut diperhatikan oleh guru dalam pentadsiran ini. Jadi sekiranya pelajar dapat praktikkan dengan betul, guru akan menandatiklah pada elemen tersebut. Sebaliknya, jika pelajar belum kuasai dengan baik, umpamanya dalam rukun qauli, guru boleh membuat catatan di bahagian tepi hujung sekali dalam senarai semak tersebut. Contohnya, pelajar ini tidak dapat membaca Al-Fatihah dengan baik lagi. Jadi, mudahlah untuk guru take note ataupun ambil perhatian untuk memfokuskan pada aspek yang kurang dikuasai lagi tersebut pada pengajaran ataupun pentadsiran yang akan datang. InsyaAllah kita teruskan lagi dengan pentadsiran secara lisan. Kelas yang kami pilih untuk ditaksir menggunakan kaedah ini adalah masih lagi belajar tingkatan 1, iaitu tingkatan 1 Ibn Sina yang terdiri daripada 25 orang murid. Tajuk yang kami pilih untuk ditaksir secara lisan adalah tajuk yang berada di bawah bidang hadis, standard kandungan 2.1 hadis sebagai sumber hukum. Kami memilih tajuk ini untuk ditaksir secara lisan kerana tajuk ini bersifat pengetahuan, bersifat teori lah. Maka apabila kita melaksanakan pentadsiran secara lisan, maka guru boleh mengenal pasti secara langsung ataupun directly tahu sama ada pelajar tahu ataupun tidak perbandingan antara Al-Quran dengan hadis itu sendiri. Maka objektif pentadsiran ini kami bawakan murid dapat menerangkan perbandingan antara Al-Quran dan hadis. Maka kaedah lisan ini dilihat berkesan bagi kami kerana murid kita boleh mengetahui secara langsung sama ada murid faham ataupun tidak, tahu ataupun tidak apakah perbezaan antara Al-Quran dengan hadis tersebut seperti yang saya bagi tahu sebelum tadi. Maka tiada bahan yang digunakan semasa melaksanakan PBD secara lisan ini, dan untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana pentadsiran secara lisan ini berlangsung bagi topik hadis sebagai sumber hukum, teruskan menonton. Untuk kaedah lisan, instrumen yang kami pilih adalah kaedah pentadsiran secara lisan murid dan guru. Bagaimanakah proses ini berlaku? Okey, pertama sekali, guru akan mengajar terlebih dahulu mengenai perbandingan antara Al-Quran dan hadis. Kemudian, di akhir kelas, guru akan bertanya kepada murid mengenai perbandingan antara Al-Quran dan hadis untuk menguji kefahaman murid. Seterusnya, murid akan memberi respons terhadap soalan guru mengikut kefahaman masing-masing. Melalui respon murid, guru akan menilai sejauh mana kefahaman murid mengenai tajuk yang dipelajari. Agak-agak kenapa kumpulan kami memilih instrumen murid dengan guru? Nak tahu kenapa? Jom. Justifikasi kumpulan kami memilih instrumen murid dengan guru adalah kerana untuk memudahkan guru mengukur tahap kefahaman murid tentang sama ada murid itu dapat bezakan tidak antara Al-Quran dan juga hadis. Sebab bila guru soal, contohnya kan, bila guru soal, kalau murid itu faham, murid itu macam boleh jawab secara directly semasa guru tanya soalan tu. Tapi kalau murid itu macam kurang faham, dia macam macam gitu. So melalui instrumen ini, guru dapat mengukur tahap kefahaman murid. Justifikasi kedua, instrumen ini juga membolehkan para guru untuk memberikan respon secara terus terhadap jawapan murid. Contoh, kalau murid itu macam jawab kurang tepat ke, jadi instrumen ini membolehkan guru tu dapat berikan respon, dapat memperbaiki jawapan murid secara terus.